Ada orang sekarang yang mencampakkan anaknya ke mana? Ke longkang, ke tong sampah. Kadang-kadang ditaruh kat pintu masjid supaya orang nak pergi masjid tu ambil. Apa hukumnya ni? Allah mengatakan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Jangan kamu bunuh anak-anak kamu kerana kamu takut lapar ataupun takut miskin. Ada mengatakan, ustaz, saya ni dapat tahu orang yang bunuh ni kerana dia tidak bernikah, maka dibunuh anak tu. Tetap membunuh. Tetap membunuh. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, siapa yang boleh menyelesaikan banyaknya orang Islam baik di Singapura ataupun di Malaysia yang membunuh anak-anak ni? Saya ada seorang muslimah yang sering menghubungi saya. Dia tukang mandi mayat antaranya. Ni kalau dia masuk kat YouTube, dia sering lihat yang baru ni. Dia mengatakan, di Singapura, budak semuda 12 tahun melahirkan anak. Bila dilahirkan, oleh kerana mak bapaknya sign, dia tak nak anak ni. Walaupun dilahirkan, mesti dibunuh. Oleh kerana sign mau dibunuh, dia mau digugurkan. Walaupun lahir anak tu menangis, dibiarkan sampai dia mati. Separuh dibunuh, masa perut lagi digugurkan. Orang jahiliah dulu membunuh anak kerana takut malu. Apa dia? Sebab mereka perang, orang jahiliah dulu kalau perang, semua dibawa, hartanya semua dibawa. Makanya perang kalah-kalah semua. Makanya ada istilah rampasan perang, sebab harta emas semua dibawa. Kalau dia kalah, kalah habis. Anak-anak juga. Kalau dia kalah, anaknya jadi apa? Jadi hamba dijual beli. Maka dia takut malu, maka anaknya dibunuh. Tujuannya supaya jangan malu. Tapi anak sekarang dibunuh kenapa? Aduh, subhanallah. Quran mengatakan, wa idzal mau'udatu su'ilat. Apabila kita mati besok, ditanya, kenapa budak-budak ni dibunuh? Kalau di Singapura, cerita ini, sekecil budak 12 tahun melahirkan anak, emaknya tak mau terima, emaknya suruh bunuh. Kata emaknya gugurkan. Sedangkan budak tu dah cukup umur. Okey, digugurkan juga, tak mati keluar. Masa dilahirkan, walaupun budak tu menangis, budak tu dibunuh. Dan yang paling banyak membunuh anak kerana perzinahan adalah orang Melayu. Persennya tinggi. Apakah orang Melayu tak punya agama? Orang Melayu punya agama tetapi meninggalkan agamanya. Jadi tidak boleh dibunuh anak-anak tu. Mungkin pertama takut malu. Sebab ada satu yang menyebabkan orang-orang kita malu. Katakanlah, apabila orang berzina, anaknya biasanya diberikan kepada siapa? Kepada Abdullah. Betul ya? Betul semua mengatakan seperti itu? Boleh diberikan kepada yang selain Abdullah? Sini Abdullah, betul kan? Boleh tak diberikan kepada selainnya? Mesti Abdullah. Orang berzina dapat anak, lahir. Katakan orang bernikah 2 bulan dapat anak. Biasanya anaknya kalau ikut mereka tidak boleh diberikan kepada bapaknya. Diberikan kepada siapa? Kepada Abdullah. Ini di Malaysia. Oleh kerana takut diberikan kepada Abdullah, bila anak itu besar, bila nak kahwin, bapaknya tidak boleh jadi wali dan diberikan kepada Abdullah. Anak ini pun bertanya nanti, kenapa bin Abdullah? Takkan nak diterangkan kepada anaknya, aku dulu berzina menghasilkan kau nak zina. Ada nak katakan seperti itu? Sebenarnya boleh diselesaikan masalah ni. Walaupun ini khilaf, tapi khilaf ini jangan dijadikan satu pergaduhan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadikanlah khilaf ini sebagai ibadah, jadi ikhwan, kasih sayang. Apa dia khilafnya? Kalau ikut apa yang terdapat dalam hadis Juraij, orang yang berzina diberikan kepada bapa yang berzinahi anak perempuan ni ataupun perempuan ni, itu saja. Tidak dibolehkan diberikan kepada selainnya. Ceritanya bagaimana? Cerita ini pun dah diceritakan kepada antum. Tetapi biarlah malam ni dirakam. Mudah-mudahan rakaman ini dapat dipahami oleh ramai orang yang sebelum ini tidak mengetahui. Jangan bunuh anak antum. Orang yang belum kahwin, berzina, anak itu tetap anak dia walaupun tidak ada surat nikah ataupun belum diijab kabulkan. Apa dalilnya? Dalilnya ada hadis Juraij. Bukankah Juraij seorang hamba saleh
Diceritakan di dalam hadis Muslim antaranya, bila diberi ibadah di surau yang dibuat atau musalla, maka datang maknya, dipanggil oleh maknya. Tetapi Jurayj tidak menyaut sebab dia sedang menyaut suruhan Allah di solat. Sering-sering berlaku. Maka apa kata maknya? Semoga Jurayj, sebelum aku mati ditemukan dengan perempuan yang paling jahat. Lihat doa mak. Apa katanya? Semoga Jurayj sebelum aku mati dia dipertemukan dengan perempuan yang jahat. Sedangkan Jurayj tak pernah tengok perempuan. Dia kerjanya ibadah. Tetapi saking marah maknya mencari satu pelacur, diupah supaya dia berzina dengan si Jurayj. Tapi Jurayj seorang yang abid, dia tidak mau berzina. Maka si pelacur ini berzina dengan pengembala kambing. Apabila dia hamil, diceritakan kepada orang kampung bahawa dia hamil hasil perbuatan Jurayj. Orang kampung masih tak layan lagi. Tapi bila dah lahir dikatakan kepada orang kampung, inilah anak Jurayj. Orang marah kepada Jurayj, dipukul dan tempat sembahyangnya, musallanya ataupun suraunya dirobohkan, dipecahkan oleh orang kampung. Tapi Jurayj sempat memanggil perempuan itu, bawa bayi itu ke sini. Apabila dibawa ke depan Jurayj pegang pusatnya. Dalam sejarah ada beberapa anak kecil yang boleh bercakap, antaranya Isa dan kisah Jurayj. Dipegang pusatnya, man abuka, siapa bapa engkau? Dikatakan oleh anak kecil ini, bapa aku adalah si pengembala kambing. Abu atau Abi adalah yang melahirkannya. Makanya mazhab yang lain mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, menjadi bukti bahawa Jurayj dibinkan kepada si pengembala kambing. Anak kecil tadi, cerita Jurayj ini dibinkan kepada pengembala kambing sebab bapaknya si pengembala kambing. Hadis ini dijadikan hujah, diistinbat hukum oleh ulama-ulama bahawa diberikan kepada bapaknya. Kalau bapaknya butuh sami, diberikan kepada butuh sami. Kalau bapaknya acong, diberikan kepada acong. Sebab anak acong kalau ambil di DNA, anak siapa? Anak mereka. Tetapi hal ni sahabat, jangan dijadikan satu khilaf. Besok di internet banyak yang menyerang. Baca dulu hadis Jurayj ni, baru kita berbincang. Jangan dibuat perbincangan, kemudian dihentam semacam, akhirnya orang mengatakan hadis itu tak boleh pakai. Supaya hadis ini dibaca dan dipahami, agar apa? Agar anak-anak yang sudah hamil ini jangan takut dibinkan kepada yang si hamil. Makanya kalau anak itu sudah hamil, anak perempuan yang hamil, budak perempuan yang hamil, ataupun anak dara ni hamil, boleh dikawinkan kepada yang berzina dengannya. Kalau orang tu orang Islam, kawinkan cepat. Sebab yang di perut, yang di rahim, janinnya adalah janin yang pembuat, yang berzina dengan dia tadi. Kalau dikawinkan dengan orang lain tidak sah. Tidak boleh, kerana ada dalam rahim tu janin orang lain. Sebab kalau dapat sanggup, maka tidak sah. Bapaknya atau yang menzinahi emak tadi, yang sudah menghasilkan anak atau bayi atau janin, wajib kahwin dengannya. Kalau ada hukum Islam, memang kena rejam. Kalau tidak, belum berkahwin, maka dia disebat berapa ratus? 100 kali. Jadi hukum ni sampai ada terjadi di satu ketika, pukul 3 pagi tak salah, orang telefon saya, Ustaz, boleh tak tolong saya? Seorang wanita nak dikahwinkan, bapaknya ni subhanallah, dia tak faham mungkin, dikatakan kepada Tok Gadi itu bukan anak saya, itu anak luar nikah. Tapi orang tidak tahu. Tok Gadi ni satu macam, mungkin tak ada psikologi, mungkin tak ada. Maka dia katakan, kalau gitu saya tak mau kahwinkan, ini adalah luar nikah. Patut Kadi sabar dulu, bincang dulu, tak dicampak. Kalau gitu saya tak mau nikahkan, ini anak luar nikah.
Budak ini mula senyum gembira, happy kan. Tetapi bila dengar seperti itu, dia tarik dia punya telkung, dia melompat, dia lari, dia pergi satu flat. Nasib ada orang-orang muda yang dapat tangkap dia. Kalau tidak, dia naik flat tingkat 12, dia nak terjun. Malu Syekh. Dan nak kahwin dikatakan kau anak nikah. Apa luar nikah? Aku tak belum nikah dengan mak kau dah lahir, ataupun nikah setelah engkau hamil, mak kau hamil. Jadi dia tak akan ceritakan kepada anak seperti ini, tapi sudah berlaku. Bila sudah berlaku, anak itu rasa aib, rasa malu, maka dia nak terjun. Ini bermakna anak ini dianiaya. Makanya kita katakan tutup aib ini kahwin. Bukan saya galakkan ya. Bukan saya galakkan. Kalau dikahwinkan, insya-Allah. Pernah satu masa seorang wanita, ini untuk cover cerita kita ni, ada seorang wanita dia jumpa Rasulullah SAW. Dia katakan, "Ya Rasulullah, aku sudah berzina." Kata Rasulullah SAW, "Kau baru pegang-pegang." Dia mengatakan, "Ya Rasulullah SAW, aku sudah berzina." Kata Rasulullah SAW, "Kau baru romen-romen." Kata dia, "Tak, saya sudah hamil." Ditunjukkan perutnya. Pada masa itu Rasulullah SAW tak tengok dia. Rasulullah SAW tak tengok dia. Seolah-olah kau balik, kau tobatlah. Seolah-olah macam tu. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Kau balik, biarkan anak ini lahir dulu." Setelah anak itu lahir, dia datang. Dia datang, Rasulullah SAW pun tak mau tengok juga. Kata Rasulullah SAW, "Biarlah anak ini engkau susukan dulu sampai dia makan." Kemudian anak itu datang, ada riwayat mengatakan memegang roti. Kata Rasulullah SAW, "Okey, sekarang rejam dia sampai mati." Semasa dijalankan rejam, seorang sahabat maki dia. Rasulullah SAW mengamarah, bangkit. Kata Rasulullah SAW, "Kalau dinilai, ditimbang, taubatnya wanita ini lebih berat daripada penduduk Madinah pahalanya. Kerana Allah sayang kepada orang yang tobat. Allah cinta kepada orang yang tobat. Dia bertobat. Tetapi katakan dia bertobat, dia tak melaksanakan hukum, ya, ataupun dia tak kembali kepada hukum. Kalau dia tobat, tetap diterima. Tetapi oleh kerana dia takut kepada Allah, hukum Allah, dia mau laksanakan, maka menyerah diri supaya direjam. Oleh kerana di negeri kita hukum Islam tidak dilaksanakan, maka laki-laki yang sudah berzina, kalau ditangkap sudah menghamilkan anak orang, panggil orang dia kahwinkan saja. Kalau tidak, dua-dua aib. Ketiga, bila anak itu lahir besar juga dapat aib. Kerana undang-undang negeri kita, kalau anak luar nikah diberikan kepada Abdullah. Tetapi saya nasihatkan kepada antum, kalau ditakdirkan bin Abdullah, kita boleh tukar surat beranak itu, betul kan? Sebab ada seorang hamba Allah, dia jumpa saya, "Ustaz, saya nak buat macam mana? Saya dah terlanjur ni." Anak katakan, "Pergi pejabat pendaftaran, hantar katakan hilang, tukar." Binkan kepada hantar, dapat. Subhanallah, billahi, ini berlaku. Maka dibinkan kepada dia, kepada laki-laki itu. Tapi sekarang, oleh kerana anak-anak muda ni tak tahu hukum, dibunuh anak itu. Kita katakan, yang laki-laki membunuh, ataupun si perempuan itu membunuh, berpakat dua supaya digugurkan, ini membunuh. Ayat ini mengatakan apa? Lihat baca. Lihat baca. "Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum." Aulad di sini anak siapa pun, sama ada anak yang sudah dinikahi perempuan itu ataupun anak luar nikah. Maksud saya begini, sekalipun dia tidak bernikah tetapi sudah membuntingkan, menghamilkan anak orang, dia kena kahwin. Itu anak dia. Boleh kahwin dengan orang lain? Tidak boleh. Kalau dia katakan dia takut malu dibunuh, ayat ini jatuh kepadanya. Dan besok di akhirat Allah akan bertanya, "Wa idal